Baik, seterusnya kita akan persilakan pembicara kita yang kedua yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang juga merupakan Naib Presiden Perkasa, yang bersama-sama kita pada malam ini untuk mengulas dan membincangkan topik tolak politik jijik bersama-sama kita pada malam ini. Dengan masa 10 minit, dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih saudara moderator Adinda Ahmad Syazwan selaku Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung Gamis, sahabat-sahabat ahli panel, sahabat saya Dr. Zuhdi, Dr. Asri Zainul Abidin, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, adik-adik yang dirahmati Allah yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Gamis kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat mahasiswa yang saya telah agak lama tinggalkan suasana sebegini. Sejak yang kali terakhir saya kira pada tahun 2001 sebelum saya berlepas ke luar negara untuk sambung belajar, saya tinggalkan PKPM. Dan pada waktu itu saya kira program yang terakhir bersama-sama dengan mahasiswa ialah pada tahun 1999 dalam Majlis Pelajar Malaysia yang PKPM, Gamis dan beberapa pertubuhan pelajar wujudkan. Untuk pada waktu itu sekali lagi kita bercakap soal prinsip berhadapan dengan politik yang kotor dan jijik juga. Pada hari ini kita berbicara berkenaan dengan isu yang sama, berkenaan dengan politik jijik dan politik kotor. Dan sebagai premis awalnya, saya boleh mengatakan bahawa saya setuju 100% dengan apa yang dibangkitkan oleh Dr. Zuhdi. Kita perlu bersepakat dalam beberapa perkara pokok dan prinsip. Dan ini adalah suatu perkara yang saya cukup gembira sekali apabila mendengar Dr. Zuhdi bercakap tadi. Saya memang mengimpikan adanya ahli-ahli politik baru yang mempunyai pemikiran yang cukup segar, yang membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang lebih besar daripada kerangka parti politik, yang hakikatnya pada hari ini menimbulkan 1001 polemik dan keresahan, bukan sahaja di kalangan ahli-ahli yang terlibat dalam politik itu sendiri, tetapi yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih besar. Dan saya kira generasi muda seperti saudara-saudari yang ada di hadapan ini pastinya merasa resah. Apatah lagi kalau nak ditinggalkan generasi yang akan datang ialah generasi yang mewarisi budaya politik bobrok sebegini. Saya kira inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut sekiranya meninggalkan di belakang kamu satu generasi yang lemah. Dan apa kiranya kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih besar hari ini, dalam suatu pembudayaan politik baru yang saya kira kita perlu melahirkan generasi muda yang sebenarnya berfikir dalam kerangka di luar keterikatan kepada politik. Maknanya kita harus mulakan suatu budaya baru, suatu paradigma baru, bahawa meletakkan prinsip Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya, bahkan lebih tinggi daripada kepentingan parti-parti politik itu sendiri. Kerana realitinya Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Nabi SAW sendiri pernah menyebutkan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang lebih tinggi daripadanya. Tetapi masalah kita hari ini, saudara dan saudari, terkejut saya. Masalah kita hari ini, saudara dan saudari, ialah kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan suatu budaya yang sebenarnya asing daripada Islam.
budaya parti yang ada pada hari ini sebenarnya adalah suatu budaya yang sebenarnya hakikatnya asing daripada Islam. Mau tidak mahu, kita harus menerima hakikat bahawa parti politik itu adalah dalam suatu sistem demokrasi yang sebenarnya bukanlah sangat secocok dengan aspirasi Islam yang hakiki. Tetapi kita menerima seadanya. Kerana dalam sistem pentadbiran, dalam sistem muamalah ini, dia tidak ada suatu yang bersifat qat'i sifatnya. Tidak ada yang putus. Sebab itulah disiplin siasah syariah itu berkembang. Sebab itulah asas kepada muamalah ini berbanding dengan ibadah, dia bersifat lebih dinamik, lebih segar. Sebab itulah ulama dalam membicarakan hal berkenaan dengan muamalah disebut al-aslu fil asya' ibahah hatta yakuma dalil at-tahrim. Mana asas kepada pertimbangan dalam konteks muamalah, tidak kira dalam konteks siasah, tidak kira dalam konteks iktisadi, ekonominya, ahwal syakhsiyahnya, dia bermula dengan prinsip bahawa semuanya dibolehkan, melainkan adanya dalil-dalil yang jelas mengharamkan sesuatu itu. Itu prinsip yang utama. Tetapi yang lebih besar sekali, kalau kita melihat dalam konteks Islam itu sendiri, prinsip-prinsip akhlak dan adab itu jelas. Dalam kita mentadbir sesuatu pun, dalam kita mengangkat ataupun menurunkan pemimpin, itu pun perlu dalam kerangka yang luhur. Bukan kita nak menjatuhkan atau menaikkan pemimpin dengan cara yang tidak berakhlak. Itu ada prinsip yang jelas. Sebab itulah berkali-kali Al-Quran menegaskan soal pentingnya ukhuwah Islamiah itu. Pentingnya perpaduan sesama orang Islam. Pentingnya mengikut akhlak Islam. Dan kalau kita melihat, apabila Allah menyebutkan prinsip-prinsip asas berkenaan dengan akhlak dan juga moral dan juga etika ini, soal jangan mengaibkan antara satu sama lain, jangan kita cuba mencemuh antara satu sama lain, jangan kita cuba untuk mencari kesalahan orang lain, jangan kita membuka aib antara satu sama lain. Allah akan sentiasa meletakkan dua asas, iaitu bermula dengan beriman, wahai orang beriman, dan akhirnya dia akan sebut bahawa perkataan takwa, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hal ini pun jelas. Kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi menyebut iyyakum wazzann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits ila akhirih. Kita diajak supaya jangan cepat berprasangka, kerana sebahagian besar daripada prasangka itu adalah dusta. Ini seiring dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Allah mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kamu cepat berprasangka, kerana sesungguhnya kebanyakan prasangka itu dosa. Kalau kita kaitkan dengan pelbagai isu-isu yang melingkari kita pada hari ini dan kembali kepada asas Islam itu sendiri, kita akan dapat lihat bahawa kebanyakan daripada perangai kita ini sebenarnya tidak secocok dengan Islam. Atas apa juga alasannya. Kadang-kadang kala orang parti, orang politik ni, dia akan menggunakan pelbagai 1001 alasan, bahkan menggunakan kaedah-kaedah Islam pun kadang-kala, menggunakan justifikasi agama untuk memastikan bahawa matlamat mereka tercapai. Walhal dalam Islam itu jelas, matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tetapi hari ini kalau kita lihat, pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan kuasa itu lebih tinggi daripada pertimbangan Islam. Sebab itulah dalam konteks ini, kalau kita melihat prinsip asas Islam itu jelas. Al-Quran menyebutkan walau ittaba'al haqq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin. Andainya kebenaran itu ditentukan oleh manusia, hawa nafsu manusia, nescaya akan hancur binasalah segala apa yang ada di atas muka bumi Allah ini dan segala apa yang ada di atas langit. Maknanya soal benar atau tidak, soal betul atau tidak, soal akhlak, sama ada akhlak itu diterima atau tidak, soal aib, bolehkah kita buka kerana dia ni pemimpin, bolehkah kita buka supaya dia tidak jadi pemimpin umpamanya. Kita membuka aib pemimpin yang sedia ada ataupun pemimpin yang akan menjadi Perdana Menteri ataupun yang sedang menjadi Perdana Menteri, apakah kita boleh membuka aib sesuka hati? Soal aib syakhsiat, maknanya aib peribadi, apakah kita boleh buka?
Itu perkara-perkara yang kita kena ambil pertimbangan neraca dari segi syariahnya, bukan neraca dari segi pemikiran manusiawi. Kerana hari ini kita dapat lihat banyak sangat, bukan saja berlaku dalam satu parti saja. Dr. Zuhdi tadi banyak menyebutkan isu-isu yang berlaku hari ini sebenarnya ini adalah isu yang bersifat universal. Dia berlaku dalam UMNO, dia berlaku dalam PAS, dia berlaku dalam parti-parti lain juga. Maknanya soal nak menjatuhkan satu sama lain dengan membuka aib. Ini perkara-perkara yang kita harus bebaskan diri kita. Kita harus memikirkan sesuatu merentasi parti. Kerana kadang-kala apabila kita terlalu terikat dengan parti politik, kita akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya jauh daripada prinsip keadilan. Kerana nilai parti yang ada pada hari ini lebih menjurus kepada nilai asabiyah. Asabiyah yang sesat lagi menyesatkan. Kerana asabiyah ini, saya kira semua orang dah tahu bahawa asabiyah bukan hanya kita bercakap soal memperjuangkan kaum kita, puak kita dan sebagainya. Tidak ada salah kita memperjuangkan puak kita. Saya sebagai Presiden Gamis umpamanya, saya akan mempertahankan puak saya dulu, orang Gamis umpamanya. Tetapi tidak bererti kalau puak kita buat benda yang tidak betul, kita akan mempertahankannya. Kerana inilah apabila sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hiya al-asabiyah ya Rasulullah?" Apa dia asabiyah ini? Nabi menyebutkan dengan jelas, "Al-asabiyah hiya an tu'ina qaumaka 'ala zulm." Asabiyah ini ialah apabila kamu menolong puakmu, kaummu untuk melakukan kezaliman. Maknanya dia buat benda betul kita sokong, tidak ada masalah. Tetapi apabila dia membuat sesuatu perkara yang di luar batasan syarak, kita pun kata dia buat benda betul, ada masalahnya, ada pertimbangan-pertimbangannya. Kita bagi 1001 alasan. Kerana apa? Kerana dia puak kita. Ini adalah suatu kezaliman. Kerana dalam Al-Quran dengan jelas menyebutkan dalam konteks ini, prinsip Allah Subhanahu Wa Taala ialah meletakkan bahawa adil. Adil dalam konteks Islam disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran yang disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil kepada kaum itu. Berlaku adillah, kerana adil itu dekat dengan takwa. Ini semua saya bercerita secara umum dalam masa 10 minit ini. Untuk apa? Untuk kita memerhatikan bahawa membuat suatu muhasabah. Apakah apabila kita berada dalam parti-parti kita ini, baik UMNO, baik PAS, baik PKR dan sebagainya, apakah kita berlaku adil sebagaimana neraca Islam itu? Apakah apabila orang kita buat benda yang tak betul, apakah kita menegur ataupun mengatakan dengan jelas bahawa itu tidak betul? Apakah apabila orang kita buat benda yang tak betul, kita akan mempertahankannya dan kita akan membuka aib puak orang lain kerana saling jatuh menjatuhkan antara satu sama lain? Ini perkara yang paling mustahab. Apatah lagi dalam konteks tajuk kita hari ini, politik jijik dan kotor. Dia terkait dengan soal budaya yang saya kira semakin lama semakin meresahkan kita semua. Kerana masing-masing akan cuba untuk mencari dan membuka aib antara satu sama lain. Ini bukan hanya berlaku dalam tempoh beberapa minggu yang lalu, soal video seks dan sebagainya. Ini sudah berlaku sejak zaman berzaman. Sama kalau kita lihat mana-mana parti politik berucap, semuanya cuba mendedahkan aib masing-masing, membuka aib pemimpin masing-masing, menuduh sembrono. Masalahnya kita apabila kita menuduh orang lain, kita rasa tidak ada apa-apa masalah. Dan kita memberikan 1001 justifikasi untuk mengatakan perlu kita membuka aib orang itu. Walhal dalam konteks aib ini perlu ada bezanya. Kalau betul maklumat kita bahawa perkara itu berkaitan dengan masalah ammah, maknanya soal rasuah yang menyebabkan ekonomi kita hancur, dan kita dapat bukti yang kukuh bahawa pemimpin ini sebenarnya menyebabkan kerugian negara dan sebagainya, itu wajar kita dedah. Tetapi dalam konteks individu, aib individu, soal syakhsiat, soal syakhsiah ini, itu jelas dalam Al-Quran. Sebab itu dalam konteks ini, dalam konteks hukum hudud pun, soal zina, soal minum arak, ini kita perlu ingat ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup strict atau ketat
dalam kita nak menghukum orang tu melakukan zina. Kalau boleh kita tutup dulu. Kalau kita nak menegur pun bukan menegur secara umum. Tetapi kalau kita melihat 10-20 tahun kebelakangan ini, isu-isu ini yang dibangkitkan oleh mana-mana parti politik. Jadi saya kira cukuplah peringkat awal ini supaya saya memberikan premis saya sebagai mewakili Perkasa, bukan mewakili UMNO. Walaupun saya merupakan ahli UMNO, pernah bertanding atas tiket UMNO, tetapi saya tidak ada apa-apa jawatan dalam UMNO. Jadi kalaupun nak dikatakan saya mewakili UMNO, saya rasa tidak wajar kerana tidak mendapat mandat apa-apa untuk bercakap bagi pihak UMNO. Tetapi perlu diingat bahawa premis saya pada malam ini, kita harus kembali kepada Islam, meletakkan Islam itu lebih tinggi daripada parti-parti politik, dan budaya yang kita harus mugarkan dan segarkan di kalangan generasi muda hari ini ialah budaya untuk berfikir di luar kotak kepartian yang sempit dan rigid, supaya kita melihat masalah yang lebih besar, masalah yang lebih umum yang melibatkan umat secara keseluruhan, bukan hanya terikat kepada kepentingan parti. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.